pertama namanya Fatimah. Hatiku dipanah jiran di sebelah. Makan ku tak kenyang, mandi pun tak basah. Tak sempat nak kenal dia pula pindah. Jumpa pula dengan Nabila. Simpan perasaan sejak di sekolah. Nak berterus terang tapi ku malulah. Lama sangat tunggu dia dah bernikah. Suka pula dengan Aziza. Anak orang kaya dah biasa mewah. Hidupnya belanja tak pernah nak murah. Kalau macam ni aku yang matilah. Jatuh hati pula dengan Siti. Aku yang beria, dia yang tak sudi. Mak dah pesan dah berkali-kali. Tak payah berangan bawa cermin diri. Apa dah jadi, tak kahwin lagi. Bukan memilih dari siapa yang sudi. Apa dah jadi, puas mencari. Tak mahu bujang sampai ke mati. Aduh, demi nak berjaya, pindah kota raya. Dengan satu azam nak apa kau percaya. Kau tiada harta nak bina rumah tangga. Kau boleh bagi anak pakcik makan apa. Berakhir ke hulu, berenang tepian. Bukan tak mahu ku masih menyimpan. Sikit demi sikit dah aku jadi bukit. Tapi kau lari ikut jatuh yang berduit. Siakap senang, lama ikan duri. Kau banyak membohong nak selamatkan diri. Dah bercatung belah, mulut menudi jari. Nak belaga suci mulut banyak sepak kari. Siapa makan cili mulut dia rasa pedas. Siapa yang terasa cakap aku fikir panas. Ini kisah aku kenapa nak perasa. Mesti kau jenis yang mainkan perasaan. Hancur dan hampa jiwa dan raga. Masih tak jumpa kekasih hati. Harta dan rupa sementara. Amal dan budi dibawa mati. Apa dah jadi, tak kahwin lagi. Bukan memilih dan siapa yang sudi. Apa dah jadi, puas mencari. Tak mahu bujang sampai ke mati. Apa dah jadi, tak kahwin lagi. Bukan memilih dari siapa yang sudi. Apa dah jadi, puas mencari. Tak mahu bujang sampai ke mati. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Apa nak jadi dari Arif Peter tadi kita bawakan sebagai permulaan lah untuk kita kongsikan pada hari ini ya. Saya Hanif Miswan. Saya Faria On. Terima kasih Arif Peter. Yep. Segak berbaju Melayu warna merah membawa semangat yang luar biasa. Betul. Merah ni membara lah orang kata kan. Nama pagi-pagi dah keluar. Fatimah, Nabila, Azizah, Siti. Fariha belum lagi. Fariha belum lagi. Itu nanti kita bawakan. Nak tahu lebih lanjut. Banyak lagi sebenarnya nama-nama lain. Sebab baru-baru ni kan tular. Betul. Dengan mencari jodoh, memasang kain rentang kan. Dan mendapat permohonan application katanya lebih daripada belasan ribu ni. Belasan ribu ya, bukan belasan saja. Bukan Boleh belasan. kata adalah berapa belas. Awak pun duk iyalah belas-belas kan? Sekali ribu tu. Wow. Nah, ini dia orang kata. Nanti kita akan kenal dengan Arif kerana hari ini banyak lagi perkongsian menarik akan kami bawakan. Dan antaranya adalah berkenaan dengan bercucuk tanam dan juga ni set kita baru ni. Pagi-pagi kita dah duduk atas rumput. Kita Rumput. betul kita bawa pokok hijauan. Sebenarnya ada sebablah kenapa kita bawakan ini. Nanti nak bersama dengan individu yang akan berkongsi bagaimana sebenarnya kita boleh mempercantikkan lagi kawasan halaman dalam rumah, dekat luar rumah dengan meletakkan rumput. Ada yang mungkin artificial, ada yang betul. Okey, dengan walaupun hiasannya kita nampak mungkin kadang-kadang memerlukan ruangan yang besar kan. Tapi sekarang rumah yang moden ini mungkin hanya dengan hiasan-hiasan sebegini. Nantilah pakar yang akan kongsikan bersama dengan kita. Dan sekarang kita nak ada satu perkongsian inspirasi ni. Kita nak bawakan seorang individu hebat ni, petani moden yang kabarnya dia ni bercucuk tanam selain daripada kepuasan juga, tapi memiliki tanah keluasan 50 ekar. Tanamannya ada ubi, kelidik dan sebagainya lagi, pisang seseran juga, dan menggunakan kaedah tanah dan juga fertigasi. Bayangkan dah 14 tahun berpengalaman dalam bidang ini, bercucuk tanam kan, menabur budi kepada tanah. Jadi kita nak bersama dengan Muhammad Faiz Abdul Rahman, petani moden kita kini berada di Johor. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berada di mana ni? Saya kat kebun sekarang ni. Selalunya turun ke kebun jam berapa? Biasa dalam pukul 7.30 saya dah sampai kebun. Okey, baik, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan kaedah tanaman ni, apa yang sedang diusahakan sekarang ni Faiz? Okey, saya sekarang ni banyak nanam tanaman kontan.
Ubi kayu, keledek, pisang, jagung. Jadi yang macam belakang saya ni jagung lah. Okey. Tanaman apa tadi panggil? Ubi kayu, tanaman kontan. Kontan. Okey. Tanaman kontan. Okey. Faiz. Okey. Ya, saya. Kadang-kadang ada orang dia ada mentaliti atau stigma tau nak jadi petani macam tu kan Faiz, ya, betul. bagaimana Faiz menemui jalan ini dan terus membuktikan bahawa menjadi petani moden ini sebenarnya ada masa depan yang lebih cerah? Okey, dia macam ni, sebenarnya untuk menjadi petani ni jiwa kena kental lah yang pertama sekali. Betul. Yang kedua, jangan letakkan wang kat depan. Okey. Wang bukannya matlamat utama lah. Macam saya letakkan, saya buat benda ni padu kifayah untuk saya. Okey. Jadi kita akan terus berusaha. Walaupun dalam keadaan ekonomi ke, dalam keadaan apa sekali masalah yang berlaku pun, kita akan tetap terus bertani. Ya. Memang keluarga memang ni ke ada memang dah mula daripada keluarga ke petani ni? Tak ada. Saya yang mulakan dulu. Okey. Kalau nak kongsikan Faiz, perjalanannya sekarang ni dah sampai ke tahap mana, bermula macam mana dan sampai ke tahap mana sekarang ni pertanian awak ni? Saya bermula dengan zero tak ada ilmu langsung. Tapi kita belajar. Dari dulu susah sikit lah. Tapi sekarang alhamdulillah benda pun dah mudah sekarang ni. Jadi apa yang perlu nak kita jiwa kena kental, ilmu kena ada. Buat benda pertanian ni bukan mudah. Nampak orang macam nak masuk pertanian ni satu mudah. Tapi dia tak mudah. Tapi boleh jadi mudah kalau ada ilmu. Yang penting jangan give up lah. Terus je. Ya Allah, ini kalau tengok ni 50 ekar tanah. Uish, dahsyat Ini lah. memang tanah sendiri ke macam mana? Boleh ceritakan sikit? Bukan. Kita sewa dengan peladang, PPK Pengerang dan juga LPP Johor. Dan sekarang awak usahakan sendirian atau dah berkembang ada rakan kongsi yang lain ke macam mana? Bersendirian, tapi ada juga rakan-rakan yang saya bawa turut sama lah, untuk sama-sama usahakan lah. Sebab pertanian ni kita tak boleh buat seorang. Lagi satu, saya punya apa yang rancangkan supaya apa yang saya usahakan ni untuk generasi akan datang. Dan saya akan turunkan insya-Allah pada anak-anak saya lah. Supaya pertanian ni kita tak boleh habis gitu je. Sebab anak muda sekarang ni boleh dikira berapa ramai sebenarnya yang menceburi bidang pertanian. Betul. Tu yang saya cakap tu kan. Stigma petani tu. Okey. Cik Faiz, boleh tak bawa kami berjalan-jalan melihat ladang tu? Boleh tengok? Yang tengok yang real punya lah. Kita seiring sejalan sama-sama ni. Okey, tak ada masalah. Saya minat ni bila tak ada masalah ni. Okey. Ini kawasan jagung ya? Ini kawasan jagung. Okey. Okey, sekarang ni dia berada di tahap yang mana ni jagung ni? Berapa lama kita boleh dapat hasilnya? Betul. Okey, jagung 65 hari. 65 hari. Oh, 65 hari ya? 65 hari dah boleh harvest lah. Okey. Ni sekarang ni dah berapa hari dah ni? Ini baru masuk 3 minggu. 3 minggu. 7, 14, 21. Sekarang ni apa yang hasil yang dikutip? Apa antaranya? Cik Faiz? Cik Faiz. Baik. Betul lah kan? Bayangkan kalau kata menjadi seorang petani, hati kena kental. Bayangkan sebab ini antara yang telah berkembang. Dalam 14 tahun tu mungkin tak tahu. Nak mendaki tu kan? Nak usahakan sendiri dengan perjalanan banyak tu kan. Dan dia pun kata sekarang pelapisnya pun semakin berkurangan. Dan itu mungkin yang akan diusahakan untuk sama-sama meluaskan lagi. Ini jalinan perjalanan juga kan. Kita akan cuba dapatkan juga sebab maklumlah kan. Ni nak tunjuk kita siaran langsung lah. Sambil buat tu hilang kejap. Tapi itu yang nak diusahakan pada ketika ini. Selain daripada jagung, ada juga ubi, keledek, pisang dan juga sayur-sayuran yang lain. Tadi nampak juga tembikai. Kan? Bawah tembikai kan. Penuh 2 trak tu. Okey. Cik Faiz di Kota Tinggi Cik Faiz. Cik Faiz. Cik Faiz. Ya, saya. Kembali bersama dengan kami. Ya, saya. Okey. Okey. Tak kesampaian kita nak tengok jagung tadi. Tak apa. Okey, tadi soalannya sekarang ni kalian lain tak stabil kat sini. Okey. Kalian sekarang sedang mengutip hasil apa? Yang sekarang ni tengah dihasilkan, produce. Ubi kayu. Ubi kayu. Sedap. Ubi kayu. Sedap. Pasarannya sampai ke mana Cik Faiz? Cik Faiz?
Ubi kayu. Sekarang ni kalau dulu kita rasa harga ubi kayu macam okeylah. Sekarang ni harga dah mahal juga tau. Apatah lagi kalau kita berada di Belanda. Kalau awak pernah beli tak ibu kayu? Pernah ibu tak? kayu. Bukan ibu. Ubi kayu. Pernah makan lah. Tapi harga mahal juga sekarang. Oh ya ke? Maksudnya ada market lah di sini. Baik. Okey, tak apalah. Kita nanti akan usaha untuk dapatkan lagi Encik Muhammad Faiz Abdul Rahman, petani moden dari Kota Tinggi Johor. Tadi dah berkongsi berkenaan dengan realitinya juga kan. Maksudnya sekarang ni, yalah, selepas PKP ni menduga kita, COVID dan juga pandemik ni. Okey, macam... Maknanya... Cik Hafiz? Faiz. Faiz. Hafiz pula. Faiz. Maknanya nanti Cik Faiz datang kejap-kejap ni. Untuk permulaan, biasanya kita ada Okey. Ada lagi ke tak ni? Okay. Terima kasihlah Cik Faiz. Nanti kita sama-sama lagi ya. Itu dia Cik Muhammad Faiz Abdul Rahman, petani moden. Apa pun nanti kita bawakan jugalah nanti mungkin antara kisah cabaran dia tu sebagai petani moden kan. Bukan sesuatu yang senang untuk berada pada tahap sekarang ni. Apa pun kita doakan terbaik untuk Cik Muhammad Faiz Abdul Rahman. Kita nak beres ketika. Betul. Kerana selepas ni kita akan berbicara berkenaan dengan landscape kediaman rumput kapet ini. Sekali lagi di Malaysia hari ini, jangan ke mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Saya Hanif dan juga Fariha masih lagi bersama dengan anda untuk edisi pada hari ini kan. Sekarang ni kita nak berkongsi berkenaan dengan, saya suka sebenarnya nak hias dekorasi rumah ni, landscape ni. Suka tapi tak pandai. Sama. Saya pun saya sepatutnya awak yang jadi pandai itulah. Tak juga. Oh, kena. Perempuan kena macam tu. Ya. Tiba. Okey, Bukan kita jauh situ. sikit. Kalau boleh nampak sekarang ni set kita lebih cantik, dah ada batu-batuan dan juga kita bersama dengan tetamu kita yang akan berkongsi berkenaan dengan industri lanskap ini. Jadi kita terus kenalkan. Perkenalkan silakan. Ini adalah Puan Mazna Arifin, pakar industri negara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana menjemput saya di MNC hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Bukan calang-calang. Betul. Pakar industri lanskap ni. Lepas tu kita ada sepasang suami isteri lah. Pakar jugalah kan? Pakar jugalah. Kita perkenalkan Putri Nur Erni Syuhada Izamuddin, perunding Yayasan Dalpan bersama dengan pasangannya Anas Syufri Muhammad Syuf, perunding juga. Tapi mereka ini juga merupakan pengarah dan juga penolong pengarah The Hutans ya. Betul. Ya, terima kasih mengindahkan kami hari ini. Rasa semangat lain macam Lain macam rasa macam. Terus nampak hijau. Sihat je. Betul. Hanif pun nampak putih. Gembira. Bersinar-sinar. Naik seri dia. Kan? Tengok. Tak apa lah. Okey, Fariha silakan. Okey, kita nak fikirkan bagaimana sekarang ni kediaman moden tapi dia minimalis je, sederhana je tapi indah, cantik dan sebagainya. Sebelum tu saya nak tanya dululah Puan Mazna kan, berkenaan dengan industri landscape. Bagaimana kita melihat sekarang ni? Trend tu. Okey. Kan? Kalau kita tengok rumput kan, trend sekarang semua orang very busy kan. Dia not much of nak buat rumput yang asli dah. Jangan banyak pakai rumput artificial because it's very easy to maintain. And then tak payah nak baja, tak payah nak siram kan. Itu lain dia je. Ini yang kita ni lah ni. Yang rumput artificial ni lah. Rumput artificial. Yang tu yang rumput yang original. Dia rumput kapet ni dia ada few jenis. Banyak sebenarnya. jenis lah. Yes, ada few jenis. Tak ada banyak sangat tapi few jenis. Untuk orang bandar kan? Macam ni lah. Sebablah artificial. Tapi kadang-kadang kita main bola pun macam ni juga. Jadi itu mungkin ada perbezaannya. Oh ya? Kita guna rumput saya dah lama artificial tak main juga. bola. Uish. Okay. Sebab tu kita turun pada Puan Putri kita. Melihat kepada trend sekarang dan juga cara orang nak melakukan hiasan dalaman di rumah terutamanya di kediaman mereka. Macam mana sebenarnya yang selalu diinginkan? Biasanya kalau macam kediaman rumah ni, orang lebih ambil yang low maintenance. Low maintenance. Orang dah tak nak dah macam rumput betul. Lepas tu balik kerja nak kena siram lagi. Lepas tu nak kena baja lagi. Macam rumput kapet ni tak payah. So macam tak ada apa-apa yang perlu jagalah. Cuma kena sapu sikit lah, kena rajin sikit. Janganlah malas betul ya. Ya, artificial. Kalau tadi kata yang rumput betul tu kan, berapa kekerapan yang kita nak perlu jaga, nak dibelai lah. Every day. Every day. Setiap hari. Ya, betul. Setiap hari? Betul. Sebab kita nak kena cabut dia punya rumput-rumput liar. Nak kena potong, nak kena trim, nak kena baja. Air terlebih tak boleh, air terkurang pun tak boleh. Itu kalau rumput yang betul lah. Kalau rumput artificial tak perlu. Dia memang begini je. Memang begini je 7-8 tahun boleh tahan, tak ada masalah. Dari sudut kosnya kalau kita nak kongsikan Cik Anas?
Kosnya kalau macam rumput yang betul ni, dia murah sikit berbanding dengan rumput yang artificial ni. Okey. Tapi artificial ni sekali sajalah. One time cost. Macam ni kita kena keluarkan kos berulang-ulang kali. Jadi kita nak kena panggil orang untuk selenggara, nak kena mesin setiap minggu. Itu semua kos. Okey. Baik. Puan Mazda, kalau melihat orang Malaysia ni, dia suka macam mana sebenarnya? Konsep yang macam mana? Bandingkan pada untuk lawn dia orang. Dia memang suka yang cantik, yang lawa kan. Sebab rumput dia ada a few. Dia ada cow grass, dia ada mutiara, dia ada pearl grass. Lepas tu dia ada carpet grass, the Philippine, and lagi satu is Japanese carpet kan. So dia semua berciri-ciri. So kalau kata bandar ni kan kebanyakan dia terlindung matahari kan. So it's better to take something rumput yang terlindung matahari. So that's why bila come to maintenance tu, itu yang menjadikan masalah selalunya. Dia orang kerja sibuk nak balik, nak siram, nak jaga kan. And then rumput pun ada rumput yang manja, ada yang tidak. Oh, yang manja manja ada. Rumput? Yes. Amboi rumput. Macam mana yang manja? Yang manja rumput pearl grass. Rumput pearl grass, rumput dipanggil rumput mutiara. Pearl grass. Yes. Okay. Dia tak boleh panas. Dia tak boleh, itu tak mengada boleh. So dia kena lindungan. Mengada. Tapi yang bagusnya rumput pearl grass ni, dia tumbuh dia ke tepi. Dia tumbuh dia macam ni, dia rapat ke dia tak naik ke atas macam rumput cow grass. Rumput cow grass dia naik tinggi. And then maintenance rumput pearl grass ni lebih kurang less dari rumput. Betul. Yes, dia rumput pearl grass. Oh, cantik. Dia tumbuh dia ke tepi. Dia rapat ke tepi. Tapi dia manja. Kalau kena birds dropping, hancur. Dia kena kucing berak, hancur. Yes. Manja. Kalau kena panas sangat terik, hancur. Tak siram dia, hancur. Dia macam jatuh cinta pula dengan pearl grass. Manja. Macam cinta pula. Manja. Dia macam dia bertumpuk-tumpuk lah. Kalau kita nampak kan. And then dia kalau kena birds dropping, dia akan dia bertumpuk juga dan rosak. And then dia kan sebab dia ada banyak rongga kat situ kan. And then pesticide selalu datang lah. Serangga-serangga berperosak datang. Yang kita bawa ni rumput apa? Yang ni rumput Philippine grass. Philippine. Baik. Dia Philippine dengan rumput zoysia atau Japanese tu dia macam nak sama, tapi Philippine lebih kasar daripada rumput satu lagi Japanese. Japanese dia halus sikit. Halus lagi. Japanese lebih halus. Dan lebih liat. Lebih liat dia punya tekstur lebih liat pada rumput ini. Putri, melihat kepada sebab awak pastinya selalu memberikan khidmat rundingan juga kan kepada mereka yang inginkan perkhidmatan sebegini. Okey. Mana yang sesuai menggunakan dekorasi rumput tiruan artificial ni, dan kediaman yang macam mana yang sesuai menggunakan rumput sedia ada asli yang manja-manja ni? Nak cakap macam tu pun susah sebenarnya. Dia kena macam tengok pada owner. Ownernya rajin, boleh tanam ni. Okey. Ada tambahan. Owner dia rajin dan berduit. Lain tu dia penambahan tu. Memanjakan. Memanjakan. Okay. Kalau macam ada duit, ada kos lebih sikit, better guna artificial. Sebab one time cost. 10 tahun tahan. Kalau macam rumput ni, macam biasalah rajin lah. Kena rajin, kena... Macam-macam kerja lah, banyak-banyak. Tapi kepuasan tu akan lebih kepada rumput yang asli lah. Betul, sebab dia ada bau. Ada bau rumput tu. Benefit dia a lot. Hijau dia, ini kita feel life. Kan? Benda ni kan macam mati kan. Tapi in the gambar nampak lawa lah. Cantik betul. Studio kami pun jadi naik. Tu dia naik sampai kena kat muka awak tu. Nah, teruskan ni. Cik Anas kita. Sebelum kita tanya Cik Anas, kita dengan Putri dan Puan Mazna, kita ada bikisan kita nak kongsikan sebenarnya. Baik, ini berkaitan dengan kediaman moden minimalis bersama dua konsep yang berbeza dan kita nak tampilkan di Malaysia hari ini. Silakan. Asalnya digunakan secara meluas bagi aktiviti sukan hoki, namun kini rumput kapet tiruan semakin banyak digunakan untuk mengindahkan kediaman. Rumput kapet tiruan atau rumput tiruan antara dekorasi ringkas yang dapat membangkitkan suasana berbeza mengikut kesesuaian ruang. Selaku pembekal rumput tiruan, Muhammad Amir Takif Razali berkongsi penggunaan rumput tiruan ini.
Main reason yang saya boleh sebut daripada segi cost maintenance lah. So kita sedia maklum artificial grass ni memang zero maintenance berbanding rumput asli lah. Contoh kita macam trim rumput, apa semua tu kita ambil kira sebagai cost monthly kan. Antara lain pun dari segi kekemasan laman lah. So bila kita balik rumah, so kita tengok laman ni kemas dan benda ni boleh buat terapi lah bagi saya lah, terapi jiwa, terapi mata lah, supaya benda tu dapat hilang semua apa yang ada dekat tempat kerja, balik rumah kita rasa cool. Bagi saya sangat reliable lah untuk masa kini dan akan datang. Terletak di Bandar Baru Sungai Buloh, Raja Zubaidah Raja Zainal Abidin lebih selesa menggunakan rumput tiruan sebagai elemen utama kediamannya kerana mudah untuk dijaga dan sesuai dengan cuaca di Malaysia. Saya pilih rumput palsu atau kita panggil rumput tiruan lah sebab ada 3 lah bagi saya. Pertama, kos selegara rendah. Kedua, sesuai untuk seisi keluarga. Dan ketiga, mesra alam sekitar. Dia sesuai untuk apa-apa iklim. Hujan, panas dan dia boleh menyerap lah. Sebab bawah rumput tiruan tu dia ada lubang air. So dia cepat serap kalau ketika musim hujan lah. Kalau panas pula, kita hanya sembuh dengan hos air dan dia cepat sejuk. So bagi saya dia secara rumusannya dia lebih mudah penjagaan berbanding rumput asli. Berbeza pula bagi pemilik rumah berkembar ini. Ruang yang kecil dimanfaatkan sebaiknya agar setiap sudut nampak luas selain dapat memberi pengudaraan yang baik. Lebih menarik lagi, ia menjadikan penghuninya lebih berdisiplin dan mengutamakan kebersihan. Saya dengan suami, kita bincang, kita orang nak buat berhadapan dengan pintu rumah sebab dia lebih, orang kata, tempat yang bersesuaian lah untuk kami kerana kami boleh keluar masuk. Jadi anak lebih, orang kata lebih berdisiplin lah. Dia akan tahu dia buka dia punya kasut, dia akan letak kat rak kasut. Kita orang sentiasa pantau. Maksudnya kita takkan biarkan sebab benda tu kita letak dekat atas mozaik kan. So kita tengok kebersihan tu terjaga. Dengan mengambil kira segenap ruang kediaman, penggunaan rumput kapet tiruan boleh dipraktikkan sebaiknya dan tidak nampak terlalu berlebih-lebihan. Kemas, tenang kan? Nampak menyamankan lah rumah macam tu kan? Betul. Kita nak tanya juga, tadi Puan Mazlan ada sebut kan, jenis-jenis dan sebagainya. Kita nak tahu Anas, mungkin kalian lah dengan kepakaran kalian tu kan. Kita sebab orang bandar ni tak semua yang ada rumah tanah. Macam kebanyakannya kan duduk apartmen, kondominium, flat dan sebagainya. Bagaimana pula tu macam teringin nak pakai rumput dalam rumah? Macam mana? Pakai betul lah. Kita kat rumah tentu je. Dia teringin sangat ni, dia nak rumah tanah. Macam biasanya macam rumah yang tak ada tanah ni, biasanya kita akan pasang rumput yang jenis artificial ni, tapi kita akan apply satu macam drain cell. Drain cell tu maksudnya dia macam kalau ada hujan ke, dia akan mengalirkanlah air tu supaya dia tak rosak rumput tu. Okey. So masalah macam orang tak ada tanah, dia nak landscape tapi dia akan dapat juga landscape untuk rumah dia orang. Boleh lah. Boleh. Apa yang akan menjadikan rumah tu berbeza? Maksudnya kalau dah ada landscape sebegini dengan rumput-rumput ni, apa yang akan ditambah serinya pada rumah yang sebegitu? Okey, macam tu bila kita dah bubur drain cell tu dengan rumput tu, kita akan tambahkan batu-batu dengan pokok-pokok untuk bagi nampak lagi seri dia lah. Okey, baik. Oh, ini hasil kerja kalian Ya, betul. Wow. Dia automatik naik seri kan? lah. Bilalah dapat. Dia kalau kita aminkan. Manja rumput ni ya. Manja. Ya, nak pearl mutiara. Awak ingat ya? yang Pearl artificial. Ini artificial. Ini artificial. Oh, ni kurang manja. Kurang manja. Ini baru tak tahu je. Kalau kena matahari, warna berubah tak? Itu yang ramai yang tanya tu kan. Sebenarnya rumput ni dia ada UV protection dia. Dia tahan 6 tahun. Wow. Dalam 6 tahun tu dia takkan bertukar warna. 7-8 tahun pun boleh tahan atau lebih. Bergantunglah ya. Bergantung. Tengok pada cara orang tu pakailah. Kalau dipakai letak barang atas tu ke apa ke, mungkinlah cepat rosak sikit. Lagi satu cara pemasangan kena betul. Kalau tak betul, rumput pun akan jadi rosak. Okey, baik, macam-macam nak kita hadam ni kan. Okey, yang kalian bawakan di set ni, kalau boleh nak dikongsikan apa konsepnya sebenarnya? Ni nampak ni pokok belakang pokok apa tu? Pokok Ini pokok garcinia orang panggil. Apa?
pokok Garcinia. Allah Garcinia. Ya, betul. Okey. Happy plant. Dia nampak macam pokok nangka tapi plant. bukan. Okey. Kenapa dia dikatakan happy plant ni? Sebab dia senang jaga. Kita dia setakat nak siram je. Nak kena macam baja pun tak perlu sangatlah. Senang, sangat senang jaga. So pokok ni dia akan meninggi ke atas? Dia meninggi dan dia akan kembang. Dia macam dari tepi ni, dia akan mengembang lagi lah. Nampak macam pokok Christmas ni. kan? Dia macam 3 segi. Ini trend sekarang lah. Sangat-sangat trend lah ni. Sejak bila trend ni? Lepas habis trend. Tak. Sebab dulu pokok yang daun besar beli tu. pokok dalam rumah tu macam besar-besar daun tu. Dia dah tumpah pula. Sekejap je. Sekejap je. Kalau trend ni memang sekejap je. Tapi ada kemungkinan mereka ni susah nak bawa balik ni. Tinggal kat kita. Puan Mazlan, kita melihat kepada trend sebegini. Sentiasa berubah. Puan Mazlan selaku pakar industri negara melihat kepada mungkin ada ramai yang ada minat-minat yang sama di luar yang menonton Indonesia pada ketika ini. Cadangan untuk mereka mengekalkan minat dan masa sama berkarya juga dengan landscape yang seperti ini, Puan. Okey, landscape ni adalah satu terapi sebenarnya kan. Kalau kita dah penat bekerja, so kalau katakan especially dalam KL ni kan, bandar, semua everybody busy, semua bukan kerja kan, balik kita at least kita nak tenang. So bila kita buat sedikit taman kan, tak payah banyak, sedikit pun akan kita balik kita dapat nampak tenang, lapang kan. Especially the green, kita kena ada green dalam hidup kita, kena ada green. Green tu menenangkan. So banyak orang always cakap saya ni duduk rumah kondo, saya duduk rumah teres, saya duduk rumah tingkat kan, tak boleh nak taman ada. But then kalau katakan rumah kondo kan, dia ada porch kat depan tu kan, dia tak ada tanam, but then that porch itself you boleh letakkan rumput. You letakkan use carpet grass lah, I mean the artificial grass lah, you buat rumput and then you arrange sedikit sebagai landscape and then bawa sedikit pada elemen air dalam tu, and then bila kita balik kita pergi je tengok kan, automatically kita rasa tenang. So tak payah nak stress lagi. Balik rumah pun dah boleh tenang. Kita kata rumah tak boleh tenang kan. Ketenangan tu kan. Yes. So kalau kata tak ada landscape tu, cuba buatkan. So kurang-kurangnya satu pokok. Pokok tu memberikan energy, positive energy towards kita. Dia ada, bila kita dekat dengan pokok je, the positive energy from pokok akan pass it to us. So the negative energy kita akan keluar. Macam tu. Ada pokok hidup dalam rumah juga lah. Sebab kita orang dalam industri fokus jemaah itu cakap saya, kita buat also rental potted plant. Di samping design and build for landscaping. So itu penggunaan pokok dan hiasan pokok dan juga landscape sangat kita tekankan pada customer kita. Okey. Saya nak tanya Putri, kalau misalnya dah ada landscape sikit-sikit ni kan, apa elemen yang boleh, macam ni kita nampak batu-batu ni, apa yang sesuai untuk ditambahkan lah? Kalau macam dia tengok pada kalau rumah balcony dia limited sikit ruang dia. Jadi kita boleh gunakan vertical wall. Vertical wall ni pokok yang ada dekat dinding. So itu menambah seri dia. Lepas tu kita letak pasu kecil-kecil, batu. Lepas tu boleh letak elemen air macam Puan Mazlan cakap tadi kan. Letak macam fountain, mini fountain pun dah okey dah. Untuk bagi macam ada elemen air, bunyi-bunyi air pun dah okey dah. Tapi bergantung kepada kesesuaian jugalah. Kesesuaian tempat tu lah. Kalau lampau crowded, tak boleh buat apa. Okey, baik. Terima kasih banyak yang kita belajar pada hari ini. Tapi yang penting betul kita tengok pun memang tenang saja kan. Selalu serabut juga. Hari ni tenang betul. Tapi kalau kita tanam pokok macam Puan Mazlan cakap tadi, lah mati pula yang kita tanam tu. Tu jadi kurang tenang. Itu cerita lain. Mati angkat keluar je pun tambah tukar balik. Yang penting ikut trend. Pokok apa? Jangan marah. Pokok-pokok rumah tu boleh jual balik, kita ambil yang kat sini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Puan Mazlan Arifin, Putri Nur Erni Syuhada Izamuddin dan juga Anas Syofri. Muhammad Syofri. Unik betul nama kalian. Dua-dua sama. Memang eloklah bertemu ni. Minat pun sama ya. Terima kasih banyak. Kita nak bergerak seketika. Malaysia hari ini akan kembali selepas ini dengan lebih banyak perkongsian menarik. Jangan ke mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Oi, khusyuknya baca surat khabar. Ya, saya khusyuk sebab semalam kita dah bawakan juga tentang perkembangan mencari dan menjejaki bekas personaliti TV3, Zalina Azman, dan ramai yang kata kenapa dah hilang tahun lepas November baru nak dihebahkan. Jadi di Harian Metro di halaman ketiga terjawablah, polis menjawab persoalan. Dia kata sebelum ni memang diorang dah lakukan usaha untuk mencari tetapi gagal. Bila dah tak gagal, barulah
langkah seterusnya polis melakukan hibahan orang hilang ini kepada pihak umum kan. Itu antara, maknanya mereka sudah melakukan secara berperingkat. Betul. Dah tukar informasi, dah tengok bagaimana adakah melakukan pemeriksaan perubatan, KKM dan sebagainya. Dan baru-baru ni dan tadi hari ini ada juga di akhbar mengatakan masih lagi berada di dalam negara. Betul. Dan itu disahkan oleh pihak Jabatan Immigration dan kita harapkan agar segalanya dipermudahkan dan segala spekulasi dapat diredakanlah pada ketika ini ya. Kita bantu siasatan. Okey, kita nak kongsikan juga itu yang berlaku dalam negara kita dan ini adalah rangkuman apa yang berlaku berkenaan dengan berita luar negara. Sama-sama kita saksikan. Bintang Hollywood sensasi Jennifer Lopez atau J.Lo membuat kejutan kepada peminat apabila melangsungkan perkahwinan bersama pasangannya Ben Affleck pada Ahad lalu. Majlis penuh sederhana di Las Vegas itu menyaksikan merpati dua sejoli kelihatan segak mengenakan gaun putih dan tuxedo hitam. Popular dengan gelaran Bennifer, pasangan ini pernah bertunang pada November 2002 sebelum memutuskan hubungan sekitar tahun 2004. 18 tahun berlalu, mereka kembali menjalinkan hubungan cinta dan bahagia sebagai pasangan suami isteri. Penduduk kampung di wilayah Guangxi, China teruja melihat spesies pokok teratai yang bersaiz besar daripada kebiasaan. Dengan diameter daun berkeluasan lebih 2.18 meter, tanaman ini dipercayai mampu menampung berat hingga 75 kg. Berbeza pula dengan spesies teratai di Taman Tasik Suanwu, Nanjing. Seiring dengan cuaca yang kian panas, bunga teratai di bandar ini mula berkembang mekar. Kelembutan warna merah jambu yang menghiasi Tasik telah menarik kunjungan ramai pelancong untuk menikmati keindahan kawasan ini. Gelombang haba yang teruk hingga melebihi 40 darjah Celsius telah melonjakkan suhu di Britain buat pertama kali semalam dan melepasi rekod suhu di beberapa kawasan lain. Permukaan jalan raya dan landasan yang menjadi cair mengakibatkan beberapa laluan kereta api ditutup sebagai langkah berjaga-jaga. Kebakaran turut berlaku di beberapa kawasan terbuka, menyaksikan sebahagian ladang, kediaman dan garaj musnah dijilat api. Beberapa pakar berpendapat peningkatan suhu itu berpunca daripada perubahan iklim dan memberi amaran bahawa situasi lebih buruk akan berlaku. Baik, itu antara rangkumannya dan betul perubahan iklim pada ketika ini di luar negara pun di United Kingdom dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius dijangka memang akan mencecah buat pertama kalinya tapi akan berpanjangan dan segala persediaan telah pun dilaksanakan untuk rakyat di sana. Berhati-hatilah termasuk kita di Malaysia juga. Okey, itu perkabarannya berkaitan dengan rangkuman dunia. Kita nak teruskan. Ini perkongsian berkaitan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Taibah Pantai Remis Perak dan kita sangat berbesar hati kerana pada kali ini kita bersama dengan secara fizikal lah Ustaz Said Putra Haizam Al-Shahab, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Taibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersah hati dengan karya Ustaz. Sebelum ni kita panggilan video je kan? Betul. Ya, baik Ustaz, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan pengenalan tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal bangunkan Masjid Al-Ulum Wat Taibah di Pantai Remis Perak ini. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada MSI atas jemputan program pada pagi ini dan pengacara kita Ustaz Hanif. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pertama sebelum kita kenal dengan Masjid Al-Ulum Wat Taibah ni, terlebih dahulu kita kenallah dengan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat sebab pihak madrasah akan bina masjid ni. Sedang dibina masjid ni. Dan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ni dah lama dah, daripada tahun 2013 lagi telah ditubuhkan oleh satu ulama yang cukup hebat yang saya hormati, Ustaz Haji Abdul Rahman Zakaria dan Ustazah Hajah Salmiah. Dan sekarang ni dikelolakan oleh Ustaz Maulana Jalaluddin. Pelajar lebih kurang 300 orang.
dan sedang bertambah ramai request nak masuk ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kesedaran agama. Dan sekarang ni pihak madrasah dalam proses dalam pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Tayyibah, dan masjid ni sedang dibina di sebuah kampung Tebuk Ian 2 Pantai Remis Perak. Di satu tempat yang padat penduduk dia, 17,000 orang lebih kurang, dan di atas tanah yang berkeluasan lebih kurang 4.2 ekar. Alhamdulillah, Majlis Agama telah meluluskan pembinaan masjid ini daripada awal tahun 2020. Dan masjid ini sedang dibina. Kita tengok dekat dalam skrin TV kita tu, Masya Allah, masjid yang akan dibina sangat indah, Insya Allah dilengkapi dengan seluruh pesarana-pesarana yang akan melebatkan lagi proses-proses pengimarahan, termasuklah kita nak menyempurnakan sebenarnya apa yang diinginkan oleh hasrat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masjid bukan tempat solat, tapi masjidlah tempat pembangunan dan pembinaan umat ni. Sebab tu alhamdulillah sekarang ni masjid sedang dibina dan kita berada di MSI lah untuk bersama-sama mengalu-alukan untuk rakyat Malaysia seluruhnya, seluruh orang Islam kat seluruh dunia untuk sama-sama ambil bahagian untuk menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala yang dibentangkan sekarang. Ya, insya-Allah. Ustaz melihat kepada perkembangan pembinaan juga sedang dilaksanakan. Sekarang ni perkembangan terkini dana kutipannya bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang dah infak. Ramai, alhamdulillah saya tahu daripada dalam Malaysia ramai kawan-kawan, ada makcik-makcik WhatsApp semua. Daripada luar negara, daripada Yanbuak ada WhatsApp Ustaz, saya dah infak. Daripada UK, daripada London pun ada mesej, masya-Allah Ustaz, ada kami tengok iklan kami infak. Dan walaupun macam tu, dana yang kita perlukan 25 juta. Kutipan sekarang ni dah 15 juta. Alhamdulillah, ya. Sebenarnya 10 juta tu sikit ya. Kalau seluruh rakyat Malaysia ni bagi seorang RM1 pun selesai. Dan sebenarnya ini peluang. Kita jangan rasa oh ini minta. Dah. Ini peluang untuk kita meletakkan diri kita di atas pembangunan masjid ni. Dulu Nabi SAW sampai di Masjid Quba, di Quba. Ketika hijrah Nabi SAW, Nabi tanya sahabat Kalthum bin Hidim, mana tempat paling sesuai nak bina masjid? Kalthum tunjuk tempat. Nabi SAW ialah orang pertama letak batu. Mungkin kita tak letak batu lah. Kita letakkan bahagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada bahagian tu lah untuk kita bina akhirat kita melalui jalan wakaf masjid ni, insya-Allah. Ustaz, sedikit ulang kaji lah Ustaz dalam cerita berkenaan dengan pembinaan masjid ni, kebaikan berinfak ke jalan untuk membina masjid ni. Masa perang Tabuk, tahun ke-9 Hijrah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, para sahabat ni mereka berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Ayat ni turun, berlumba-lumbalah untuk kebaikan. Maka mereka berlumba-lumba untuk menyempurnakan kebaikan, memotong antara sesama lain paling depan dalam kebaikan. Kata Sayyidina Umar, masa perang Tabuk ni, kekayaan aku ni lagi banyak pada Abu Bakar. Kalau aku bagi separuh pun harta aku, Abu Bakar takkan dapat lawan apa yang aku infak walaupun dia bagi seluruh harta dia. Sebab masa tu dia lagi kaya. Dan selalu lepas daripada infak, Nabi akan tanya sahabat, berapa infak? Selalu Nabi tanya. Dan Abu Bakar kata, Sayyidina Umar, aku bagi separuh ya. Kalau Nabi tanya berapa, aku akan bagi tahu dan aku pasti lebih daripada Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah, Umar bagi separuh, Abu Bakar bagi semua. Tapi tahun tu perang Tabuk, soalan Nabi tukar. Nabi tak tanya berapa kamu bagi. Nabi tanya, ma tarakta li ahlik, berapa banyak kamu tinggal. Bila Nabi tanya berapa banyak kamu tinggal, Abu Bakar Siddiq kata, taraktullah wa rasuluh, yang aku tinggal wahai Allah kepada ahli keluarga aku hanya Allah dan Rasul. Kata Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, Allahu Akbar, aku tinggal separuh. Tetap juga aku kalah dalam menginfakkan harta jalan Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak ajaklah seluruh rakyat Malaysia yang menonton di Malaysia pagi ni, tak payahlah tunggu-tunggu lagi tanpa was-was. Ada nombor akaun, nombor telefon Ustaz Maulana, Ustaz Bat. Tuan-tuan, bergeraklah. Kerana kucing kan, Ustaz Jafri sebut, kucing ni kalau dia mai kat depan rumah kita, dia buat muka kucing. Kita pun tengok alamat kucing, dia buat muka kucing pula. Betul. Kita pun kadang-kadang awak kucing tu mai kat kita. Awak tak mai kat orang. Hakikatnya Allah Ta'ala sedang mentangkan kebaikan untuk kita. InsyaAllah. Mungkin kita tak ada, mungkin saya tak ada duit lah. Kita tak ada duit, mungkin kita ada kemampuan untuk sebar-sebarkan berita ni supaya semua orang dapat manfaat dan diberi peluang untuk sama-sama ambil manfaat untuk Masjid Al-Ulum Wat Tayyibah ni. Ya, baik, insya-Allah itu juga yang diharapkan. Ustaz, agar dipermudahkan segala urusan ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami Al-Fadhil Ustaz Syed Putra Haizam Al-Shahab,
pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Thayyibah di Pantai Remis Perak. Semoga segalanya berjalan lancar Ustaz ya. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Jazakallah khair. Itu dia perkembangan berkaitan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Thayyibah di Pantai Remis Perak dan kita nak berkongsi ataupun kita nak berterihat sekali lagi kerana selepas ini Arif Peter akan kembali bersama dengan kita. Kita nak kenal lebih dalam apa sebenarnya yang beliau nak usahakan pada ketika ini. Kekal terus dengan kami Malaysia Hari Ini. Adakah anda mencari cinta? Adakah anda? Saya sedang mencari jodoh. Bukan saya. Dan ni Arif. Tapi awak cakap saya? Tak. Saya tak baca. Arif kita sedang mencari jodoh. Baca Arif? Sedang mencari jodoh. Ya. Inilah dia Arif Peter. Kita bawakan tadi Arif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Ini awak letak kat mana ni? Di banyak merata-rata. Berapa banyak? Banyak juga. Cuba antara jumlah je. 10 lebih ada. 10 dan ke atas. Banner ni ada 10? Yes. Okey. Kita sebenarnya tampak kat banyak tempat. Okey. Ni nak kena tampal kat bila pergi masa satu kot. Saya memang. Saya ada cadang. Saya ada cadang sebenarnya. Okey. Baik. Tak apa saya lipat. Boleh. Thank you. Okey Arif, tadi ada nyanyian kan? Betul. Mungkin boleh ceritakan Lagu ada apa nak kerjaya jadi? nyanyian juga. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Itulah lagu single saya. Apa nak jadi yang dihasilkan bersama kolaborasi bersama dengan J. Jafni, Ahmad Nasir, Pun Hasril dan saya sendiri lah. Itu memang mengisahkan tentang kehidupan saya yang selalu di friendzone. Friendzone ke lah? Ya ke? Okey. Banyak sangat ke pengalaman ni sampai awak perlu buat banner macam tu? Nama-nama itu adalah nama benar? Namanya mana? Dalam lagu. Jangan. Okey, tak. Okay. Kita akan guna. Banyak sangat ke pengalaman tu? Terlalu banyak sangat. Jadi terlalu banyak sangat. Awak ni memang mencuba sajalah maksudnya? Saya cuba kat social media. Saya cuba kat social media. Jadi bila saya cuba, di blog. Di blog? I'm friend blog semua dia. Apa blog? Siapa blog Arif? Jadi perempuan macam tu ke? Tak. Saya tak pernah blog orang. Jadi saya rasa saya mengambil pendekatan lebih tradisional. Jangan maki ke belakang. Saya cakap rumah rumput ni. Seperti ni. Betul. Saya cakap rumah saya. Jadi masa awak membuat ini bukan gimmick Ini bukan gimmick, ini serius. Ini memang mencari pasangan hidup. Betul, kita tak sangka pula seluas ini dia punya tularnya ni kan. Kita pun terkejut macam wow. Tapi bagaimana datangnya keberanian itu? Macam serahlah buat 10 spanduk. Sebab saya betul-betul perlu kahwin tahun ni. Tahun ni? Tahun ni. Umurnya berapa? Saya baru 26. Kenapa perlu betul-betul kahwin tahun ni? Sebab saya rasa saya saja yang tak berkahwin dalam keluarga, dekat dalam kawan-kawan saya. Mungkin saya perlu kawan dengan orang lain yang tak kahwin lagi. Betul? Mungkin kalangan saya punya circle banyak berkahwin. Di kalangan kita pun ada. Boleh berkawan. Boleh berkawan. Okey, bagaimana lagu tu awak cakap ada maksudnya? Dari dalam, dari kehidupan dan sebagainya. Tapi saya suka dia punya arrangement muzik tu. Dia macam ada rap, lepas tu elemen kemelayuan dimasukkan. Kontem lah. Dia irama Melayu contemporary lah kita buat. Supaya kita tak hilang adat budaya kita. Kekalkan. Baik. Tapi ini bukan single pertama sebenarnya? Ini bukan single pertama. Terlalu banyak single. Masih mencuba lagi insya-Allah tahun ni. Awak ni malu-malu. Lagu single, orang pun single. Kita harapkan tahun ni adalah insya-Allah. Okey, tadi awak dah buat iklan. Tadi Pak Cik Hanif pun cakap ada 14. Abang Hanif pun cakap lebih berbelasan ribu lah. Bagaimana nak memilih tu? Daripada tak ada betul. Yang ni ada betul. Dia mula-mula pening sebab tak ada jodoh. Sekarang pening nak pilih. Tak apa ke bila awak bercakap macam ni tak apa ke? Maksudnya yang lain tu yang memohon tak sebab okey macam hari ni kan saya ada dengan Rakyat Rangers kan. Jadi Rakyat Rangers pun ada memberikanlah platform untuk saya mempamerkan diri saya. Betul, saya semangat sebenarnya ni. Mempamerkan diri saya kepada seluruh Malaysia. Dan dia dah dapatkan saya seorang lah. Di sana. Ada juga bawa ke sini ya. Ada bawa ke sini lah. Melihat kerjaya. Ini pernah juga. Inilah Arif ni. Yes. Okey Arif. Ini terus membawa saya kepada satu teori lah juga kan. Adakah ni macam sebab nak keluar single apa dah jadi
Lepas tu buat juga banner macam tu kan? Faham. Faham. Jadi macam mana jawapannya tu? Jadi saya beritahu jawapan dia. Jadi macam ni sebenarnya. Kita sebenarnya lagu ni pun sekali nak keluar lah. Tapi kita buat benda ni memang betul-betul saya nak cari jodoh. Dua dalam satu. Dua dalam satu lah. Jangan marah saya. Awak marah saya rasa bila saya berdiri sebelah Arif ni, saya rasa macam nak minta kipas. Kipas ada? Berdiri. Rasa macam wakil rakyat. Tapi okeylah, di usia 26 ni, kalau misal kata dalam berbelas-belas ribu tu pun tak ada juga yang sangkut. Tahun depan boleh? Tak ke tahun ni juga? Saya rasa tahun ni dah berbelas ribu kat. Woi, nak tapis tu susah tau. Tapis tu susah lah. Tapi insyaAllah dia takkan berbelas ribu takkan ada. Antara kriteria utama? Pandai masak. Saya tak pandai masak. Pandai masak, okey. Lagi? Pandai masak. Lagi? Tipikal jawapan lah. Soleha. Lagi? Lagi peramah lah, senang berborak. Peramah, banyak cakap. Boleh juga kan. Tetapi masa ni belum lagi sampai peringkat akhir lah. Belum lagi. Pencarian itu? Belum. Masih lagi lah. Daripada terima kasih juga kepada Red Angels FM kan sebab bantu saya ini. Berapa buah negara dah? Banyak 5 buah negara. Berapa? 5 buah negara. Malaysia 1. Thailand, Brunei, Singapura. Indonesia, yes. Ya, okey. Baik, Arif, semoga berjaya. InsyaAllah. Bukan sekadar dalam misi mencari jodoh lah, tapi dalam karier juga kan. Amin, insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Arif kita. Nanti ada satu lagi lagu kan? Lagu yang akan dinyanyikan ni? Adalah yang satu. Yang satu yang mencari ni lah. Yang satu, mencari yang satu. Okey. Subhanallah. Baik, esok kita akan seperti biasa hari Jumaat kan, ada soal wang. Kita akan berbicara berkenaan dengan kadar sewa rumah di Malaysia hari ini. Jaga diri, nanti kita jumpa. Hari kan setiap hari kan? Betul. Jumaat Sabtu Ahad nanti. Dah tak boleh cakap ni lah apa semua. Okay. Jumpa lagi senyum Kita dengar Arif kita yang satu. Silakan. Sejauh kaki melangkah harus ingat, di atas bumi kau berpijak dengan nasihat. Ikut pesan orang tua, hidupkan berkat, dan moga-moga akhir nanti kita kan jumpa di syurga yang menanti yang diberi. Jadi apa perlu kita bagi waktu lagi? Persiapkan semua, persiapkan segala niat di hati hanya untuk dia. Hanya tu yang satu. Let's go. Bermula dengan nama pengasih dan penyayang. Apa yang terjadi ku lalui dengan tenang. Nak cari seimbang hingga ku terlepas pandang. Aku nak cahaya tapi kejar bayang-bayang. Aku doa tak sesat di jalan lurus. Selekor tak terurus tapi tetap jalan terus. Biasa harus dosaku terhapus. Ketemu jalan lurus sebelum ku ditimbus. Mimpi-mimpiku kini tiada. Semakin rasa rinduku padanya. Kau merahkan hatiku yang kini membiru. Hidup dan matiku hanya kau satu. Luntur rasa yang pernah singgah. Rasa megah diri ini tak pernah pudar. Harus ku berubah. Kau segalanya. Semua mimpi-mimpiku kini tiada rahsia. Semakin